Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Kembali bersama saya Fidai Hanan Sahni dalam Buletin UKAS edisi malam 3 September 2020. Berita dimulakan dengan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg menerima kunjungan hormat daripada pengerusi Lembaga Pengurusan Sekolah Chung Hua Siburan Pang Nam Fat di pejabatnya di Kuching hari ini. Tujuan kunjungan tersebut adalah bagi membincangkan perkara berkaitan permohonan pembinaan kompleks sukan untuk sekolah rendah Siburan dan beberapa perkara lain yang berkaitan. This time our school, more than 50 years, our school, the sport facility is no good. But now our school committee trying to construct, to build this sport complex. So this time come CM to help to raise the fund for one-to-one. Turut mengiringi kunjungan tersebut adalah Menteri Muda Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil dan Naib Pengerusi Persatuan Chung Chun Sin. Berita seterusnya mengenai Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak hari ini yang telah memutuskan garis panduan kemasukan ke Sarawak bagi bekerja industri minyak dan gas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugahambas menjelaskan garis panduan tersebut berkuat kuasa 4 September ini. Kita ingin membetulkan garis panduan untuk kemasukan ke Sarawak bagi pekerja industri minyak dan gas. Ini akan berkuat kuasa dari 4 September 2020. Untuk sign on, semua rakyat Malaysia sebelum ke pelantar wajib menjalani ujian saringan COVID-19. Manakala bagi warga negara asing dan rakyat Malaysia yang balik dari luar negara, sebelum ke pelantar, mereka wajib menjalani saringan COVID-19 dan kuarantin wajib 14 hari. Nombor 2, untuk sign off, maknanya dari rig balik ke mainland, semua pekerja dari pelantar minyak ke darat akan diambil saringan secara rawak, tidak wajib, dan mereka tidak perlu juga dikuarantin. Dalam sidang yang sama, Datuk Ahmad Douglas Ugah yang juga pengerusi JPBN Sarawak menjelaskan mengenai garis panduan SOP pembukaan kolam renang. Semua aktiviti kolam renang di Hotel Pangsapuri Awam dibenarkan beroperasi mulai 4 September 2020 dengan mematuhi SOP yang telah disediakan oleh Kementerian Belia dan Sukan Sarawak. Beliau menambah pusat hiburan dibenarkan beroperasi sehingga jam 12 malam sahaja berkuat kuasa 4 September hingga 31 Disember 2020. Bagi waktu operasi pusat hiburan, ianya akan berkuat kuasa 4 September hingga 31 Disember 2020. Waktu bagi semua pusat hiburan hanya dibenarkan beroperasi sehingga jam 12 malam sahaja. Sementara itu, hari ini tiada kes positif COVID-19 dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan di Sarawak kekal sebanyak 669 kes. Berikut pula mengenai pelaksanaan operasi bas sekolah percuma. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Lee Kim Shin pagi tadi turun padang bagi memantau dan menyaksikan sendiri pelaksanaan operasi bas sekolah percuma bertempat di Gereja Metodis Ching Kwong bagi zon D Pending. Bersama beliau, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan Sarawak Baklen Bangi, Pengarah Yayasan Sarawak Azmi Bujang, Timbalan Pengarah Yayasan Sarawak Louis Simon Peter dan Penasihat Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan Sarawak Dr. Lawrence Siu Set Kong. Hasil pemantauan mendapati para pelajar peka dan mematuhi langkah-langkah penjagaan diri dengan menggunakan pelitup muka, sentiasa menjaga penjarakan fizikal serta dibekalkan pencuci tangan oleh ibu bapa masing-masing. Pada masa yang sama, pemandu bas juga dilihat mencatat jumlah di setiap perhentian dan memastikan proses dari bermulanya perjalanan bas sehingga sampai ke sekolah adalah bertepatan dengan SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Di samping itu, Datuk Lee turut berpeluang mendekatkan diri dengan pelajar-pelajar di dalam bas sambil mengambil maklum reaksi dan penerimaan mereka menaiki bas sekolah percuma. Untuk makluman, ibu bapa atau penjaga digalakkan untuk memuat naik aplikasi Sarawak Free School Bus di telefon pintar untuk memudahkan perjalanan anak-anak menaiki bas percuma mengikut waktu dan perjalanan bas.
Berita selanjutnya, seramai 80 orang yang terdiri daripada ahli politik Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP dan pengerusi parti-parti komponen GPS di seluruh kawasan Opar hadir dalam majlis pelancaran bilik gerakan SUPP Opar di Kampung Tebaro, Lundu baru-baru ini. Pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak, Datuk Seri Profesor Sim Kui Hian berkata, semua ahli perlu mula bertindak dan bekerjasama tanpa mengira parti dan menyeru agar tidak terpengaruh dengan anasir-anasir luar yang boleh memecahkan perpaduan kaum di negeri ini. Datuk Seri Profesor Sim juga memaklumkan bahawa calon SUPP Opar akan diumumkan dalam masa terdekat dan senarai pendek calon sudah dihantar serta dibincangkan bersama Ketua Menteri Sarawak. Tambahnya lagi, beliau yakin menjelang tahun 2025, masalah-masalah berkaitan bekalan air dan elektrik di seluruh Sarawak dapat diatasi. Timbalan Presiden Parti Demokratik Progresif PDP, Dato' Anthony Nogueh telah menawarkan sokongan 101% daripada PDP kepada SUPP pada pilihan raya negeri PRN yang akan datang. Beralih ke laporan dari Dewan Negara, Pos Malaysia telah mengambil langkah segera untuk meningkatkan kapasiti pemprosesan dan penghantaran item di seluruh negara, terutamanya ke Sabah dan Sarawak. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, langkah-langkah berkenaan diambil ekoran kelewatan penghantaran barang akibat pengurangan bilangan penerbangan secara drastik semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Antara langkah tersebut ialah menggunakan perkhidmatan penerbangan kargo daripada beberapa syarikat tempatan dan serantau bermula pertengahan April 2020 bagi menggantikan kekurangan penerbangan komersial. Melalui inisiatif ini, Pos Malaysia dapat meningkatkan kekerapan penerbangan Sabah dan Sarawak. Ini membolehkan peningkatan kapasiti pengangkutan kargo daripada 200 tan seminggu sebelum ini kepada 510 tan buat masa ini. Pos Malaysia juga telah menambah seramai lebih kurang 1,300 kaki tangan separuh masa untuk mempercepatkan pemprosesan dan isian bungkusan di pusat-pusat pos laju seluruh negara sejak 1 April 2020. Dengan jumlah ini, 30% adalah pelantikan di Sabah dan Sarawak. Bagi meningkatkan kapasiti serahan kepada penerima bungkusan, Pos Malaysia telah menambah bilangan ejen serahan di bawah program Post Rider. Program ini merupakan salah satu inisiatif Dewan Plan Tramosif Pos dan melantik ejen serahan bagi membantu kaki tangan dan serahan sedia ada. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan diaju ahli Dewan Negara, Senator Robert Lau Hui Yu mengenai strategi jangka pendek dan jangka panjang bagi menaik taraf perkhidmatan Pos Malaysia di Sarawak pada sesi Dewan Negara hari ini. Dalam pada itu, Datuk Zahidi berkata pelan transformasi Pos Malaysia telah mula dilaksanakan pada 2019 dan bertujuan untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan. Berikutnya, hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak memberi kelegaan dan kegembiraan kepada rakyat kerana ia sememangnya yang diharapkan dalam meneruskan rancangan pembangunan dan pelaksanaan infrastruktur di samping membolehkan sektor ekonomi negara berada dalam keadaan terkawal lebih-lebih lagi ketika berdepan pandemik COVID-19. Menurut ahli Dewan Negara, Senator Datuk Paul Igai, dalam perbahasan titah diraja di persidangan Dewan Negara hari ini, pelbagai isu telah diselesaikan yang menunjukkan kesungguhan dan tanggungjawab kerajaan demi memperkukuhkan Malaysia. Ketika dahulu kita mengalami keadaan sangat sukar dalam meneruskan rancangan pembangunan dan pelaksanaan infrastruktur. Banyak prosedur diulang alih, ditarik tendang dan melintang pukang. Sekarang, Petronas isu pembayaran 5% hasil produk petroleum sudahlah selesai. Kedua-dua pihak sudah menarik balik usul-usul di mahkamah. Hal pembinaan dan pengubah suai bangunan sekolah daif, khasnya di kawasan pedalaman Sarawak, sekarang sudah juga diselesai. Tambahnya, ia termasuk rancangan pembinaan sebuah hospital di kawasan pedalaman iaitu di Empangan Bakun dan Murum di Belaga. Sekian bersama saya Fidai Hanan dan kru penerbitan. Untuk dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.